Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azmi bin Roslan, Jurukuliah Perubatan Fisioterapi di Unit Fisioterapi Klinik Kesihatan Jalan Angsana. Okey. Saya punya tajuk dia senang je, hidup yang aktif pengurusan berat badan. Okey, selalunya kalau bahagian saya more on keselamatan lah. Apa yang perlu buat dan apa yang tak perlu buat sebelum atau selepas exercise lah. Okey, bukannya kita untuk mai datang exercise ni terus lompat tanpa arah tuju. So kita kena ada structure kita lah. Okey. Okey, aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal dia ada dua. Okey, satu senaman dengan satu bukan senaman. Okey, kalau kita tengok daripada senaman dan bukan senaman ni dia more on bukan senaman ni macam aktiviti harian kita lah. Contoh kalau kat dalam ni dia ada mengemas rumah, berkebun, berjalan, window shopping. Okey, senaman ni dia more on berlari, berjalan laju, berbasikal, mendaki, berenang, menari. Dia macam ada something yang kita orang kata apa yang berstructure sikit. Okey, kalau macam bukan senaman ni macam kalau orang tua lah, kalau dia kata dia buat basuh baju, dia berkebun, ya yang itu adalah salah satu aktiviti fizikal tapi dia bukan senaman. Okey. Okey. So dia pula ada terbahagi pada dua, maksudnya ketahanan kardiovaskular dengan pemantapan otot. Okey, kalau kita tengok motif you all semua masuk program ni untuk apa? Okey, kan kadang-kadang ada setengah orang kata kalau saya duk jogging hari-hari tapi tak kurus-kurus, saya duk zumba hari-hari, saya duk aerobik hari-hari tapi tak kurus-kurus. Ha, berat tak turun-turun. Macam tu. Tapi dalam pada masa sama dia bagi kardiovaskular, sebab tu kita kena tahu dulu apa exercise apa untuk apa. Faham tak situ? Okey, kita kena tahu exercise ni untuk kardio ke, exercise ni untuk pembakaran kalori ke, exercise ni untuk pemantapan otot ke, semua kena tahu. Sebab tu kita ada program macam ni untuk bagi orang faham. Yang kita tak mahu orang faham. Okey. So, kalau pemantapan kalau kardiovaskular ni, kalau contoh kalau macam berlari, kita jogging tu, kita more on stamina, more on jantung, kekuatan jantung kat situ. Pemantapan otot macam sit up, pumping, ada beban, yang tu untuk senaman. Kalau untuk bukan senaman ni, dia more on macam kita basuh kereta yang kita pergerakkan dengan ada resistance macam tu. Itu untuk pemantapan otot. Okay, so far boleh ikut lah. Alright. Okay. Yang ni, kalau kita pergi gym, selalu kita tengok semua badan besar-besar kan. So kita kena ada objektif. Kita ada kena ada objektif. Bukan main-main ni terus serbu aku nak kurus, aku buat macam ikut je, tak. Ataupun aku buat cara aku untuk ni. Sekadar ada mazhab masing-masing. Sebab tu dalam program macam ni, dia ada satu coach yang kendalikan anda semua. Kalau coach tu satu, dia biar satu cikgu. Jangan sampai 2-3 cikgu. Sebab dia akan memudaratkan seseorang tu kalau ada 2-3 cikgu. Mungkin dia akan kata cikgu ni salah, cikgu ni betul, cikgu ni salah, cikgu ni betul. Tak boleh. Dia better ada satu je dulu. Kalau masuk program ni, better dengan program ni dulu. Duduk dengan coach tu dulu. Macam saya ni, saya tak boleh masuk campur dari segi penjadualan. Okay, penjadualan ni adalah tertaluk pada coach yang menjaga nanti. Saya ni more on, okay, kalau contoh you injured, kita akan try to bagi orang kurangkan dia punya intensity ke, kita akan check balik boleh sambung kata ataupun dia boleh buat lightweight ke, macam tu. Itu role saya dalam program ni. Okay, mengurangkan berat badan melalui pendekatan peningkatan aktiviti fizikal dan senaman berjadual. Okay, kalau untuk mendapatkan badan-badan macam ni dia kena ada berjadual. Dia bukannya kita nak buat, okay, sebelum ni mungkin tuan atau puan exercise seminggu sekali. Adakah relevan tak seminggu sekali tu kita exercise? Ada yang kata, oh seminggu sekali aku pergi jogging Taman Belia, minggu depan tak pergi, minggu ni pergi. Adakah yang tu relevan? Okay? Okay. Kalau kita buat pelan pelaksanaan aktiviti hidup aktif yang aktif, okay, kalau kita buat lakukan saringan tahap kemampuan fizikal, menilai kemampuan dan niat. Okay. Dia macam ni je. Siapa yang kat sini tak pernah buat exercise apa-apa? Ni baru first time. Angkat tangan. Saya tak nampak. Angkat tangan. Okay, kalau yang mana angkat tangan tu, yang tak pernah buat, cuba berbincang, bagi tahu, jangan tipu.
Jangan, orang kata apa, jangan berselindung kata pasal segan lah dia ni duk cakap aku dah pergi jogging, aku dah pernah pergi ni, aku ni. Tapi kita duduk kat sebelah ni, kita tengok aku tak buat apa pun. Jangan rasa frust atau apa. So kita kena ada saringan tahap kemampuan melakukan aktiviti fizikal. Maksudnya doktor akan check. Dia ada, dia bukan terus-terus masuk tu kita kena buat terus, tak. Dia ada saringan dia. Okay? Dia ada saringan dia. Okay. Sediakan pelan pelaksanaan dan kalender aktiviti. Yang ini akan dilakukan oleh coach anda. Okay? Apa perlu buat, apa perlu buat, apa perlu buat. Yang ni dia berjadual ni maksudnya kena ikut. Apa aktiviti ni buat pada minggu ni, apa aktiviti buat pada minggu tu. Okay? Sekali seminggu secara berkumpulan itu tertakluk kepada coach masing-masing. Okay? Macam ni kata, jadual aktiviti perlu disediakan bagi memastikan aktiviti berjalan lancar mengikut tempo dan perancangan ditetapkan. Sebab dia ada aim. This month berapa kilo, this month berapa kilo, this month berapa kilo. Okay, komiti. Okay, macam ni, macam mulakan package aktiviti fizikal di komiti ni, maksudnya komiti base. Maksudnya kalau contoh tak buat dekat tempat ni, maksudnya kita kena more on komiti lah, maksudnya more on dekat rumah, luar daripada wellness hub ni lah. Okay, contoh, mulakan setiap hari dengan senaman memanaskan badan, warming up. Yang ni adalah standard prosedur untuk exercise. Kita kena warm up dulu sebelum kita melakukan exercise. Proses memanaskan badan perlu dilakukan untuk memastikan suhu badan kena naik. Okey. Dia untuk warm up ni kita nak bagi kita macam kita start kereta lah. Kita start kereta, kita akan mana kita start pagi-pagi terus kita gerak jalan tak. Kita akan biarkan dalam 1 minit 2 minit dulu bagi dia panas. Minyak hitam tu bagi orang kata apa, bagi cahaya yang elok baru dia ni. Dia macam tu. Bukannya terus-terus start. Adakah kita bangun-bangun pagi tu, bangun-bangun terus kita berlari? Tak ada. Kita akan pernah buat yang tu rumah. Sama juga kita pergi kerja. Bangun pagi, mana ada orang sebelah terus pergi kerja? Tak ada. Mati dulu, warm up dulu. Okay? Betul? Cool down, menunjukkan badan. Selepas apa-apa kita buat exercise, kita tetap kena cool down. Yang ni ada turutan dia. Nanti saya akan beritahu dengan lebih lanjut. Okay? Okay. Contoh-contoh aktiviti ya. Okay, yang apa yang kita boleh buat dekat rumah nanti kalau contoh tanpa ada jadual yang betul lagi ataupun mungkin ada masa terluang. Okay. Selalunya yang lain kita buat adalah 10,000 langkah. Okay? Aktiviti berjalan kaki lah, 10,000 langkah, senaman aerobik, senam tarian, ikut masing-masing punya. Kita nak senaman ni fun, bukan kita tak nak bagi orang stres buat bersenam ni. Program-program ni bukan untuk bagi anda stres, program-program ni untuk bagi anda seronok. Okay? Aktiviti kemasyarakatan, tapi time ni PKP kita tak boleh buat apa lah. Kalau contoh bukan masa PKP, kita boleh anjurkan something. Maksudnya gotong royong ke, masa dulu kita ada suka neka, sekarang tak ada sangat kan benda-benda tu. So kita aktifkan diri kita dengan benda-benda ni. Maksudnya community base. Okay? Okay. Kat sini, siapa ngantuk? Siapa ngantuk? Kalau ngantuk, rehat sat. Tak ada masalah. Relax dulu, pause sat dulu. Tak ada masalah. Tunggu sat. Okay? So boleh stretching duduk. Okay, tegak badan stretching. Gerak sikit badan. Angkat, cengkaskan sikit. Alright, boleh. Sambung balik. Kalau ngantuk, angkat tangan. Saya tak nampak. Okay, dia tu ni je. Okay, aktiviti fizikal yang menakjubkan. Nampak tak? Kalau kita tengok dalam iklan-iklan ni, dia ayat-ayat dia tu macam bagi kita seronok. Kita nak seronok buat benda tu. So, orang pun akan segan. Mana ada orang mandom-mandom ke, mamlap ke kat situ ke untuk duduk berdiri, duduk setengah, muka selengah. Tak ada. Dia adalah salah satu iklan yang dia akan bagi kita seronok. Tengok macam ni contoh. Ayat yang aktiviti fizikal yang menakjubkan. Sekurang-kurangnya 5 kali seminggu, 30 minit setiap hari. Ada orang nak buat tak? Okay. Alright. Okay. Konsep aktiviti fizikal dan senaman. Alright. Yang tu macam saya dah terang dah tadi. Okay, aktiviti fizikal apa dia? Okay, sebarang pergerakan. Contoh, saya menulis. Kita menulis. Yang tu adalah aktiviti fizikal. Memasak. Dia bergerak je. Okay. Senaman, dia berstruktur. Maksudnya berlari berapa minit, senaman aerobik berapa minit. Dia ada dia punya peringkat senaman aerobik. Berbasikal, dia ada berapa lama kita nak basikal. Berenang berapa kilometer, berapa meter. Okay. Aktiviti fizikal dia tak ada benda-benda tu. Sapu sampah keliling rumah,
kecuali set you punya time, buat jadual, sapu sampah setiap hari 20 minit. Tak kisahlah, dia tengok tempat kawasan laluan 20 minit. Kecuali berjadual macam tu, hari-hari aku buat sapu sampah 20 minit, mop 20 minit. Yang tu akan jadi senaman. Apa-apa dia pasang niat dulu. Kalau benda tu kita buat sebagai senaman, dia akan jadi senaman. Kalau kita kata kerja rumah tu kerja rumah, dia akan jadi kerja rumah. Dia jadi macam tu. Boleh? Okey, kat sini macam saya kata, kecergasan fizikal. Dia ada komponen kecergasan. Ini penerangan dia lah. Okey, macam saya cakap tadi, kita kena tahu apa kita nak buat. Okey, ketahanan kardiovaskular, ketahanan otot, kekuatan otot, flexibility, komposisi badan. Okay, saya tak mau kacau komposisi badan, peratusan berat badan ni. Saya akan kacau more on dekat atas ni. Maksudnya ketahanan kardiovaskular, otot, kekuatan otot dan flexibility. Okay. Penerangan boleh baca kat sini. Okay. Cuba baca. Saya tak mau cakap, cuba baca. Asyik saya cakap ya, cuba baca pula bagi faham. Okay. Kemampuan otot. Okay. Maksudnya stamina. Siapa tak tahu pasal stamina? Nah, okay. Ketahanan otot. Kemampuan otot melakukan pengecutan berulang kali dalam semasa. Kekuatan otot, kekuatan maksimum oleh otot. Okey, dia macam ni je. Kalau saya nak bagi satu penerangan yang mudah lah kat orang. Pernah tak kita jogging? Siapa yang kat sini yang ada dalam jogging 5 km tak penat. Boleh pi 5 km nak pi tu, tapi kaki dah lemah. Maksudnya stamina dia kuat, tapi ketahanan dan kekuatan otot dia tak kuat. Maksudnya dalam 5 km jogging, sampai nak ke 5 tu kaki dah tak boleh nak pergi dah. Mula dah start jalan. Betul tak? Alright. Ada pula, kaki boleh pergi lagi ni. Nak dekat 5 km, 4 km dah semput. Tapi kaki boleh pergi lagi. So dia tak balance. Tidak? Ada tak macam tu? Ada setengah sampai dah 3 km, dah start semput. Mucak kali-kali, tarik nafas hembus, tarik hembus, penat tak nak jalan dah, baru jalan slow-slow, ambil nafas, orang kata ambil angin balik. Tapi kaki boleh pergi lagi, nak pergi tu boleh tapi tak boleh nafas elok. Nampak tak dekat situ? Tu beza dia. Faham tak? Saya tak tahu benda ni kalau batik, okay, kalau tengok ni nanti esok kita akan ada soalan. Aku mungkin boleh bertanya. Kalau tak faham benda ni, catat, ambil soalan dulu, buat soalan, tanya. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Macam tu. Sebab benda ni kalau cakap macam ni, saya tak ada two way punya communication. Saya cakap satu je seorang-seorang, saya tak tahu anda gelak ke, anda seronok ke, saya tak tahu. Anda faham ke, saya pun tak tahu. So, benda macam ni adalah hanya satu penyampaian je dulu. Okay, flexibility. Stretching. Siapa kat sini bersukan, selalu bersukan, tak ada stretching? Mesti semua. Jogging tak ada stretching. Naik bicycle tak ada stretching. Terus bangun-bangun, pergi mandi-mandi, terus nak pergi exercise, terus exercise dah. Tak ada stretching. Sebab tu kecederaan berlaku. Time tu lah yang saya masuk kat dalam ni, yang duk beletiang kat ramai orang dulu punya program ni, sebab tak ada stretching sebelum ni. Dulu memanglah kalau main bola terus main terus, tak ada stretching apa, sebab tu keluar kaki cramp. Dia macam tu. Okay, boleh Alright. Saranan. Yang ni adalah hanya saranan sahaja. Global Recommendation of Physical Activity. Yang ni hanya saranan. Jadual balik macam saya cakap, penjadualan adalah berpandukan kepada coach masing-masing. Okay. Kecergasan jantung sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Seminggu 7 hari. Bahagi elok-elok. 150 minit bahagi 7 hari. Okay, sederhana. Itu aktiviti sederhana. Sekurang-kurangnya 5 hari seminggu, 30 minit setiap sesi. Okay, nampak kat sini ya. Okay, kalau nak menurunkan berat badan, nampak tak beza? Jantung dan berat badan. Dua benda yang berbeza. Kurang-kurangnya 300 minit seminggu untuk aktiviti sederhana. Kurang-kurangnya 5 hari seminggu, 60 minit setiap sesi. Siapa boleh buat 60 minit setiap sesi? Kalau ada setengah kadang-kadang benda macam ni dia jadi macam mana? Saya tak ada masa, saya balik kerja, saya ni sekian, saya tak ada masa. Masa kita boleh cari, tapi itulah kata atas diri sendirilah. Benda macam 60 minit. Dia bukan maksudnya 60 minit direct kita buat. Kita pecahkan 20 minit, 20 minit, 20 minit pun boleh, tak ada masalah. Okey, maksudnya yang ni hanya sekadar panduan. Okey,
Okey, boleh Okey, nampak tak kat sini saya tunjuk? Sekiranya tiada sebarang aktiviti dilakukan dalam tempoh sekurangnya 48 jam, kesan senaman terakhir yang dilakukan oleh berkurangan. Okey, benda ni pun macam top up kredit handphone Okey, contoh kat sini dia ada jadual Isnin sampai Ahad. Isnin saya buat 30 minit, Selasa saya rehat, Rabu 30 minit, Khamis saya rehat, Jumaat 31 minit. Okey. Maksudnya dekat sini, kalau contoh mawak saya macam contoh saya beritahu seminggu sekali, saya buat hanya hari Isnin. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada. Apa dia? So saya stop start dulu. Okey, start. Laju sangat. Okey, kita baca lagi Alright. Isnin 30 minit, Selasa, Rabu tak buat, Khamis tak buat. So dia akan jadi kosong balik. Faham tak? Okey, maksud balik sekali botol air kita isi hari Isnin ataupun minyak kereta kita isi hari Isnin. Tak maulah minyak kereta. Okey, kita dah pump dah Isnin sampai Isnin tu 30 minit kita pump betul-betul. Tapi Selasa, Rabu tak buat. So kita punya kecergasan tu akan jadi kosong balik. Dia tak ada maintaining. Okay. So dia kata kat sini 48 jam je kesan senaman terakhir. So Isnin 30 minit, Selasa mungkin rehat. Dia tak kata aku nak kurus, aku nak buat hari-hari. Tak, body kita pun perlukan rehat. Okay. So Isnin 30 minit, Selasa rest, Rabu 30 minit. So dalam sebelum 48 jam tu kita kena ada satu lagi senaman. Boleh? Faham tak? Kalau tak faham, nanti esok kita akan ada soalan. Boleh tanya kalau bab yang ni. Catat awal-awal. Kata saya nak tanya Muhammad Azmi pasal benda ni. Okay. Khamis kita rehat set, Jumaat kita. Ni terpulang. Ini individu Saya tak mau paksa kat siapa-siapa. Ni adalah individu punya jadual. Kalau nak buat pun Isnin 1, Rabu 1, Jumaat 1, selang sehari pun boleh. Tak ada masalah. Janji sebelum 48 jam. Selepas 48 jam, anda senaman selama ni adalah sia-sia. Okey, faham? Seminggu sekali tak jadi. Itu saya beritahu awal. Seminggu sekali tak jadi. Dia akan jadi kosong. Maksudnya buat senaman tu sia-sia untuk leisure sahaja. Okey? Saya cuba nafas. Alright, okey. Apa prinsip yang kita pakai adalah prinsip fit. Frequency, intensity, time dengan type. Boleh? Dia ada frequency, intensity, time dengan type. Okey, penerangan dia kat sini. Frekuensi kekerapan kita, intensity 60 ke 80% turnover. Ini akan diberitahu pada coach anda. Time kurang-kurangnya 30 minit setiap kali macam saya dah beritahu tadi. Type, apa senaman yang kita nak buat. Okey. Intensity ni nanti dia ada bekal lah. Mula-mula kita buat 2 kilo. 2 kilometer boleh, 2 kilogram boleh. Okey. Lama-lama kita akan meningkat benda tu. Okey. Jenis senaman utama yang perlu anda ketahui adalah kelenturan, flexibility adalah stretching sebelum exercise, ketahanan kardiovaskular dan kekuatan. Yang ni berkali-kali saya cakap pasal dua benda ni. Sebab kadang-kadang orang keliru. Betul, kadang-kadang orang keliru benda ni. Aku nak pergi gym, aku nak buat badan ke, aku nak buat cardio, stamina. Coach kata macam ni, David kata macam ni. Faham tak? Okey. Semua jenis senaman ini dilakukan tanpa menggunakan peralatan sokongan. Maksudnya dekat sini, tak semestinya exercise kita kena buat dekat gym sahaja. Dekat rumah, kat mana-mana pun boleh. Depan TV pun boleh, tak ada masalah. Alright. Siapa nak pergi minum ayak lu, pergi minum ayak lu. Boleh tak ayak tepi sebelah, boleh pergi minum dulu sekejap. Kita ambil masa set, berhenti sekejap. Gerakkan badan, rehat sikit, stretching naik balik, buka, okay. Buka tangan, buka semua. Okay, mari kita dah balik badan. Posture duduk balik. Saya dah banyak bongkok ni. Kita duduk balik sini. Alright, boleh. Okay, kelenturan stretching. Kat sini dah beritahu. Stretching ni, dia bagi untuk mengurangkan risiko kecederaan semasa bersenam. Okey. So, elok-eloknya setiap hari sebagai rutin selepas atau waktu di pejabat. Kekalkan kedudukan dalam keadaan hingga 30 saat. Okey. Stretchingnya prinsip, kalau kita tengok on the stretching, kalau dalam evidence base ataupun pembelajaran kami,
15 ke 30 saat adalah masa yang paling baik bertahan. Maksudnya kita buat searching, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 15 atau 30. Baru searching tu menjadi. Kalau setakat dulu kita, bila kita fikir balik, dulu kita buat masa kat sekolah kan, kita buat sampai 8 je lah kan. Kita buat sampai 8. Maksudnya betul 8. 8 lagi, tukar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tukar 8 lagi. Dia macam tu kan dulu dulu masa kat sekolah kan. So, benda macam tu actually dia as a basic sajalah. Tapi benda yang paling bagus sekali kalau kita buat 15 ke 30. Saya tahu 15 ke 30 ada banyak otot yang besar-besar untuk kita buat. Wah, yang itu pun dah ambil berapa minit dah kan. Terpulang. Nanti dia akan ada, coach akan ajak cara stretching yang betul lah. Okay. Kerana bagi orang semula, macam kata untuk meningkatkan kecekapan paru-paru berfungsi. Kalau kita ambil vaskular ni, satu untuk jantung dan paru-paru kita. Sebab paru-paru kita untuk penafasan oksigen, untuk jantung untuk kita pump. So, kena dua-dua kena balance. Okay. Ketahanan otot kita nak kena buat untuk bagi kita. Macam saya cakap dekat ni, dekat semua. Kita kena balance. Kalau kita nak 20 km, aku boleh lari 20 km tapi kaki aku tak ada tidak. Maksudnya tak kuat. Stamina ada tapi kita tak kuat. Ada setengah pula tang 10 km tu dah tak larat, dah tercungap dah, tapi kaki kuat nak pergi lagi. Tidak. So yang ni kita kena balance kan. Pasal senaman. Okay, yang saya beritahu tadi tu, kita ada memanaskan badan, warm up, senaman aerobik. Senaman lah, maksudnya aerobik workout lah, apa-apa ini sukan yang kita buat. Tak semestinya aerobik saja, menunjukkan badan cooling down. Okay. Redangan dia ada macam-macam jenis, dia ada static, dynamic, TNF tu tak apa, kita tak biar masuk lagi ke situ sebab ya banyak ini pecahan komponen dia banyak. So kita ambil yang stretching biasa saja. Nampak? Selalu kita bangun daripada tidur, confirm kita akan mengeliat tu ada satu stretching. Okay, duduk saya saja, angkat badan, gerak, pusing, yang tu pun stretching, tak ada masalah, itu renggangan. Okay. Pastikan lakukan teknik renggangan yang betul. Regangkan kesemua otot utama seperti quadriceps, hamstring, calf. Okey. Yang ni adalah otot-otot yang besar. Kalau kita tengok otot ni banyak sebenarnya, kat jari-jari, tangan-tangan semua dah banyak. Kita susah nak stretching dia satu-satu. Banyak kerja. So kita ambil simple saja. Kita stretching yang betul. Ambil yang besar-besar. Kita combine kan, tak salah stretching. Ini untuk satu tangan terus ni. Kita buat macam tu semua. Okey. Tahan seketika apabila merasa otot merenggang. Maksudnya kita kena rasa pulling pain, kita kena ada rasa stretch dia. Kalau kita tak rasa stretch memang tak jadi apa. Jangan pula stretching kita buat sini ikut dengan badan-badan sekali, so kita tak ada rasa stretch. So kita static, stretching, tegak, stretch. Yang tu banyak, yang tu kena more on practical. Okay, tahan selama 10 ke 30 saat macam saya cakap tadi. Okay, bernafas secara perlahan. Okay, ketika buat renggangan, jangan tarik nafas sebab kadang-kadang dia akan bagi kita sakit. Okay. Ini jangan, okay? Merenggang sehingga kesakitan melampau. Prinsip exercise ni senang je. Kalau sakit, penat, berhenti. Jangan paksa. Dia senang je. Sakit, penat, berhenti. Kalau dengan girlfriend, ego tu biar jatuh sikit lah. Dengan boyfriend, ego tu bagi jatuh sikit lah. Janganlah, girlfriend dia pergi, aku tak dipilih dah. Malu. Jangan. Ego tu jatuh. Ego tu berjatuh sikit, tak ada masalah. Jangan paksa. Nanti akan berlaku kecederaan. Okey? Okey, betul. Meregang, mengejut secara perlahan, lakukan secara perlahan-lahan. Okey? Jangan orang kata apa, tiba-tiba kita buat secara mengejut. Buat pelan-pelan. Ada masa, bukan tak ada masa. Jangan meregang sekiranya baru berlaku cederaan otot. Okey. Yang ni kalau tak pergi kat fizio, kalau sakit, better consult dengan fizio atau doktor dulu. Yang kalau sakit otot. Sebab perawatan kami more on stretching sebenarnya. More on stretching. Tapi kita ada cara stretching untuk perawatan. Jangan simply buat. Better consult dengan yang lebih arif tentang benda ni. Okay? Faham tak? Apa?
Tak faham mesti boleh tanya dengan saya. Okay. Jangan alright, okay. Mata semua yang lelaki tu tolong tengok dia bersenam ah, jangan tengok perempuan ni tengok dia bersenam. Yang perempuan tu boleh ikut yang lelaki tolong fokus kat senaman dia, bukan kat model ni Okay, nampak tak dekat sini? Ni kat tempat kerja lah. Kalau kita tengok kat tempat kerja, bukannya satu tempat kerja, orang kata, oh tempat kerja aku tak boleh buat benda-benda ni. Boleh, kat tempat kerja lagi bagus. Kalau boleh, ajak kawan-kawan sebelah kita buat. Okay, stretching dia. Okay, boleh buat apa gerakan pegangan yang mudah. Kita boleh buat kat semua tempat. Okay, nampak tak? Ni tempat-tempat dia lah. Kalau kita duduk saya saja bukan satu alasan lah kita duduk. Sebab tu kat tempat kerja, ada setengah tempat kerja dia ada ice break. Saya tak tahu lah kat tempat masing-masing macam mana dia ada ice break. Setiap beberapa jam ke kita kena duduk stretching itu atas masing-masing lah. Yang ni tak boleh sekadar paksaan lah untuk kita memaksa seseorang untuk buat benda ni secara paksa. Ini kena kerelaan hati lah. Okay. Ya abang tu tengok lama-lama sangat tu saya bang. Okay, tak ada melawak je bang. Okay. Lepas tu tunjuk best. Lepas buat tunjuk best. Okay. Okay. Dia ada banyak kat sini. Okay. Nampak tak? Cara berdiri pun boleh buat, bukan tak boleh buat. Semua boleh, tak ada masalah. Alright. Okay. Ni untuk perempuan tengok lepas model lelaki. Pakcik tu. Okay. Dia boleh je macam-macam kita boleh buat daripada duduk, kursi, macam-macam. Bukan sekadar kita kena berdiri, pijing, kena ada baju yang betul-betul, kena pakai kasut yang hebat-hebat, tak payah. Hendak seribu daya tak mahu seribu dalih. Macam tu lah bunyi dia. Okay. Okay, nampak tak? Duduk dan jangkau. Stretching. Stretching. Biasa standardnya kalau tak boleh nak duduk ni kita boleh buat macam ni. Kalau tempat yang betul-betul kita boleh. Genjat kaki. Banyak cara. Cari cikgu yang betul. Dapat cara yang betul. Okay. Okay, duduk bongkok, bawa ke depan, naik atas, angkat kaki, nak sini diri, angkat kaki ke kanan, ke kiri. Senang je sebenarnya. Mau dengan tak mau je. Boleh? Ni fasa pemantapan otot. Yang ni agak susah kalau nak buat kat tempat kerja lah. Kalau kita nak buat untuk otot ni. Okay? Nampak tak? Berkali kat sini cakap. Jantung otot. Jantung otot. Kena tahulah aim sekarang ni. Esok nak main, esok nak start ni. Kena tahu. Exercise apa untuk jantung, exercise apa untuk otot. Baru kita tahu. Jangan macam, okay mungkin dapat tangkap dah kot. Saya buat senaman aerobik berkali-kali. Berat tak turun-turun. Tidak, ada tak yang fikir macam tu? Saya jogging hari-hari, berat tak turun. Body saya tak secanggih body instructor. Awak dia buat hari-hari, saya buat hari tak sama macam dia. Lain cerita dia. Tu kena faham lah benda-benda ni semua. Jangan terlalu orang kata apa? Nak jadi tu sungguh-sungguh tu bagus, tapi kena tahu dia punya tahap dia macam mana. Okay? Okay, kita bangkat. Okay. Angkat tangan, angkat kursi, bergerak. Saya duduk di sini pun saya tak dengar dah. Hampa duduk kat sini apa boleh baring. Hampa duduk kat rumah apa banyaknya apa boleh baring. Saya tak boleh baring. Okay, alright. Okay, 10 sebab lazim kecederaan. Okay, 10 sebab. Sebab bila exercise macam ni, kalau start dengan sakit, hampa akan give up. Hampa akan rasa malas. Hampa tak mau buat dah sebab sakit. Mula-mula memang akan sakit. Siapa yang tak pernah lari atau tak pernah stretching, dia memang mula-mula akan sakit. Tapi kalau kita buat hari-hari, dia akan tak sakit. Amalkan, jadikan satu disiplin dekat kita untuk buat benda ni supaya jadi disiplin, supaya dia jadi body kita dah biasa dah dengan pergerakan-pergerakan yang stretching-stretching ni, yang sakit-sakit ni. Lama-lama dia akan okey. Kereta kalau kita bawa 80 km selama 4 tahun, kita nak tekan jadi 100 memang takkan boleh. Sebab dia dah biasa dengan 80 km sejam saja. Okay, dia akan jadi tempur berat untuk. So sama juga badan kita. Okay, 10 sebab terlebih beban. Orang kata 5, kita kata buat 10. Ikut masing-masing coach. Okay, ikut jadual masing-masing. Kalau coach kata 5, buat 5 dulu. 5 tu termasuk 5 km ke, 5 minit ke, 5 kilogram ke. Ikut pesanan coach. Okay, kedudukan yang salah.
Coach suruh buat macam ni, kita pergi buat macam tu. Cara kena betul. Okay? Contoh nak stretching macam saya kata, kalau stretching duduk, kita sekali dengan pusing tangan badan-badan, dia tak betul. So kita kena tegak badan, dia akan gerak, tangan saja gerak, yang tu stretching yang betul, kedudukan tu. Okay? Kalau kadang-kadang kita kecilak kedudukan, dia boleh dapat kecederaan. Teknik yang salah. Coach ajak macam ni, tapi bila tengok YouTube, dia ajak macam tu, ikut YouTube tak boleh buat, sakit. Sebab tu kita perlukan satu coach, satu cikgu dulu. Jangan banyak-banyak cikgu. Alright? Terlebih berlatih. Okay, terlebih berlatih ni, maksudnya pemikiran orang ramai, kalau kata ada setengah orang fikir, lagi aku banyak exercise, lagi bagus. Tak. Yang tu salah. Lagi banyak exercise, lagi bagus tu maksudnya salah. Maksudnya body kita pun perlu rehat. So dia ada time, dia bagi tahu dah. So far daripada awal sampai habis tu dah ada dah kata tips yang dapat membantu dia ada berapa minit. Dia tak. So kena tahu juga tahap kemampuan badan. Okey. Tidak melakukan keregangan. Okey, ini yang saya masukkan. Nak pergi main bola petang-petang, pergi main bola, tak buat stretching apa, sore masuk tenang bola. Sebab tu yang kita boleh dapat cramp. Kebanyakan orang jogging pun boleh dapat cramp sebab tak ada keregangan. Masuk terus nak pergi taman belia, tak ada stretching apa, pulang masuk terus jalan, terus jogging. Naik panjat bukit pun sama. Hiking pun sama. Lepas tu komplain sakit kaki, sakit tu, sakit ni, tak mau pergi dah. Sebab apa? Sebab tak ada stretching yang betul. Diet tidak teratur dan dehidrasi. Okey, pemakanan pun penting. Yang pemakanan ni mungkin dah diberitahu oleh saya punya kawan, Puan Matul, dari segi pemakanan. So diet pun kena teratur sebab kita nak exercise, kita perlukan tenaga. Tenaga mai dari makanan, gula. Okay, so kita perlukan semua benda tu. Kalau kita tak makan, kita exercise, kita nak bakar apa sebenarnya? Macam tu lah. Okay, kita kena ada, orang kata apa, keseimbangan. Kalau ada makanan, dia mesti ada exercise. Ada geng pemakanan, kawan saya, adalah saya exercise. Dia macam tu. Okay, kurang tumpuan. Maksudnya kurang tumpuan ni, kalau kita buat kurang tumpuan, exercise bersama handphone. Yang sekarang ni, kalau kurang tumpuan, kalau zaman sekarang ni adalah exercise yang bawa handphone. Jogging ya mesti ada handphone. Di sana mesti ada handphone. Di sini mesti ada handphone. Betul tak? Siapa pergi jogging kat sini tak ada handphone bawa jalan? Bohong. Tak tahulah, tapi bagi saya selalu nampak mesti orang akan pakai earphone nak dengar lagu. Bagus tu bagus, tapi tumpuan tu kurang sikit lah. Okay? Maksudnya dia tumpuan untuk exercise tu, macam saya kata, exercise ni kita niat yang betul. Kalau kita tak ada handphone, kita tukar apa, kadang-kadang risau on call, dia akan ganggu benda-benda ni. On call, kadang-kadang WhatsApp bunyi, notification, semua benda-benda tu, semua benda-benda ni akan mengganggu kita punya konsentrasi. Okay? Peralatan yang salah, kalau contoh macam kita suruh pakai dumbbell, pakai benda lain ke. Kalau kita kata untuk bicycle, kita kata pakai static bicycle, kita pakai staple ke. Dia macam tu. Alright. Meniru orang lain. Okay, kalau meniru orang lain tu, contohnya macam saya cakap, ego kena turun. Bila kita buat exercise ni, tak salah kalau ego kita turunkan sikit. Kalau kita tengok orang sebelah boleh buat 100, kita tak boleh buat 100, jangan buat. Sekarang ni trend adalah tengok TikTok buat challenge. Macam contoh saya bagi squatting 100 kali. Contoh saya bagi satu contoh. Kita dah tahu kita dah sakit lutut, kita dah rasanya squatting kita buat 10 kali. Jangan paksa sampai 100. Yang 100 tu dia memang dah boleh buat. Yang tak boleh buatnya kita nak ikut. So kita kena tahu kat situ. Pumping plank sampai 6 minit, 10 minit. Buat apa? Buat bagi sakit perut. Macam hari tu saya pernah juga buat nak challenge dengan apa punya instructor seorang Ecoh ni, dia buat sampai cramp perut saya. Dia boleh buat lama, saya tak boleh buat. Dia macam tu. So benda-benda macam ni dia ada dia punya structure. Mula-mula kita boleh buat plank
20 saat pun dah cukup dah. Lama-lama 20 saat tu makin lama makin naik kita buat. Tingkat bertingkat, jangan tiru orang lain. Yang tu salah satu. Tiru orang lain tu mungkin boleh buat. Okey, dia patah balik. Okey, meniru orang lain, okey. Pakaian yang kurang sesuai. Yang ni boleh menyebabkan kecederaan bukan kepada diri sendiri sahaja, malah orang sebelah. Siapa faham? Angkat tangan. Tak faham, tanya soalan. Okey, pakaian yang kurang sesuai ni contohnya kalau pakai baju yang ketat-ketat, yang susah untuk pengaliran peluh. Okey, yang satu lagi pakai yang terlalu menjolok mata sehingga orang sebelah kurang tumpuan. Nampak tak nombor 7 kurang tumpuan. So nombor 10 ni boleh menjadikan kurang tumpuan kepada orang di sekeliling. Bohong kalau pi taman belia mata tak melewang. Selalunya kalau tengok kat sini lelaki lah kan. Kalau perempuan jarang kita tengok. Dia tengok. Ada juga perempuan dia tengok lelaki. Tengok jalan-jalan yang semua. Tak ada. Semua sama je kadang-kadang. Lelaki sama, perempuan sama. Dia macam tu lah pakai yang kurang sesuai. Bukannya suruh pakai betul-betul sampai mudah ke jubah ke lari. Tak. Maksudnya pakai yang sesuai ni adalah maksudnya kalau macam ada baju yang dry fit, kasut yang betul, slot tracksuit bukan slot jeans. Yang tu lah maksudnya pakaian yang kurang sesuai. Okay. So benda-benda macam ni kadang-kadang kat puasan tau. Kalau kita tengok ada setengah, siapa yang rajin lah taman belia dulu lah, saya tak pandai, saya tak tahu apa. Ada setengah orang bawa handphone ni, macam saya kata, yang tu akan jadi ke, orang kata apa, kurang tumpuan ataupun apa, kurang tumpuan ni lah, maksudnya dengan handphone ni, dia lari tak sampai pun 5 minit. Lepas tu dia angkat satu, selfie satu dan exercise. Dalam Facebook dia buat dan exercise. Orang pun puji, wah bagusnya dia ni dan exercise hebat. Tapi dia tak lari pun. Nampak tak tengok macam tu? Okay, yang ni yang terjadilah banyaklah yang mana saya nampak lah. Ada setengah pula bawa anak mendukung kat, yang tu saya salute lah, yang dukung anak sambil jogging tu. Saya sebut lah, yang tu akan masing-masing lah. Okay, masing-masing tak sama. Orang lain-lain, saya lain, dia lain, dia lain, dia lain macam tu. Awak lain ni, yang belah sana tu lain, yang tu lain, yang belakang tu lain, yang awak tu lain. Tak sama. Tak sama. Okay, jangan takut. Yang ni time ni lah kita nak cari kesamaan, kita nak cari, orang kata apa, kita nak share ilmu, kita nak share knowledge, kita nak berkongsi pengalaman masing-masing. Okay. Okay. Ni tips lah saya ambil Aizat ni lah, paling senang lah tips dari artis lah. Okay, kita pernah tengok dia AF dulu kan, badan macam mana kan, sekarang macam mana kan. Okay, ini dia punya kata target lah, dia punya cara dia lah. Okay, tapi sampai sekarang dia maintain lagi lah, dia tak nak naik balik, turun balik lah. Okay, dia maintain lah, so dia buat maintaining dia tu banyak lah. Okay, rugilah dah buat elok-elok tapi tak jaga maintaining. Sama juga kereta, beli mahal-mahal tak maintain, tak guna juga. Cat elok-elok tak maintain pun tak guna juga. So macam kita dah start nak kurus, kena maintain, kena disiplin. Disiplin tu paling penting. Siapa kat belakang tu dah tidur dah, bangun. Boy. Saya pun dah kalau seronok-seronok orang lah dengar. Saya ni belum cakap depan-depan lagi ni. Kalau depan-depan cakap lagi laju ni, lagi lama. Okay. Saya tahu bila cakap macam ni orang akan bosan sikit lah. Minta maaf lah. Yang ni cara kita boleh bagi tahu dekat orang ramai melalui media-media macam ni lah. Okay. So, apa-apa? Yang terbaik untuk semua kalau boleh, jangan undur diri, jangan nak mai, jangan skip, cuba dulu. Okay. Kalau ada masalah, bagi tahu. Kalau jangan malu. Kalau tak boleh jumpa cakap dalam ramai-ramai tu, mai jumpa personally. Kata saya nak jumpa Cik Azmi, nak tanya benda-benda ni. Boleh je, tak ada masalah. Saya nak jumpa dia ni, nak jumpa ni, nak jumpa pemakanan, nak tanya pasal dia. Boleh, tak ada masalah. Buat elok. Jangan skip setengah jalan. Jangan tengok orang, alah kawan kata hang ni lah, tak boleh lah, hang badan dah besar, boleh exercise pun tak guna lah. Jangan. Buang semua benda-benda tu. Buat, tak tahu orang cakap macam tu. Tak semestinya kita buat exercise tu untuk kurangkan berat badan, tapi kita nak sihat. Okay? Kita memang aim kita nak kurangkan berat badan. So far yang sebelum-sebelum ni tu banyak dah turun berat badan. So tak apa, kita tengok macam mana dalam keadaan nanti, insyaAllah. Kalau apa-apa ada soalan, catat dulu siap-siap. Esok mungkin boleh tanya kat saya atau kat siapa-siapa.
Kalau bab saya kena beritahulah, bab saya ni ada Cik Azmi punya soalan. Kalau rasa segan nak panggil Cik Azmi, panggil abang boleh. Cakaplah melawak je. Panggil je, tak kisah. Panggil Azmi je pun tak apa, tak ada masalah. Kalau macam makcik-makcik tu nak panggil saya Azmi tu tak ada masalah lah. Okay, jangan ni melawak-melawak je lah. Sebab apa? Ada makcik lah. Tak ada makcik lah. Okay, tak ada makcik kot. Dia kata semua kakak-kakak. Okay, kakak-kakak je kot lah. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa mungkin boleh cakap dengan nanti apa yang menjaga benda-benda ni, apa-apa mungkin kita akan dapat berjumpa satu hari nanti insya-Allah, berdepan ke, kita tengok macam mana. Tapi janganlah jumpa saya dalam masa cedera. Tak semua boleh jumpa saya masa dalam keadaan tu. Okey, insya-Allah. Apa pun bulak untuk semua. Alright.